السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, moga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana di malam ini Allah Ta'ala beri kesempatan untuk kita bertemu lagi dalam kuliah Maghrib bulanan kita Selasa malam Rabu minggu yang ketiga. Tuan-tuan, malam ni terus dengan sambungan kitab kita untuk slot yang pertama. Dan sedikit ada ulasan berkaitan dengan isu semasa, fiqh isu semasa untuk slot yang kedua. Baik, jadi untuk sambungan kitab kita, idaman penuntut juzuk yang kedua, muka surat 41 Jawi. Rumi? 34. Rumi 34. Iaitu sambung pada kata guru kita yang mulia rahimahullah. Katanya, syarat benda atau perkara yang diwakilkan, yakni muwakkal fihi, bahawa benda atau perkara itu milik atau hak mutlak bagi orang yang berwakil, bagi orang yang mewakilkan. Justru maka tidak sah berwakil pada menjualkan sesuatu yang lagi akan dimiliknya dan mentalakkan perempuan yang belum dikahwininya. Itu pun kecuali atas jalan ikut bagi benda yang dimiliknya. Maka sah berwakil menjual benda yang dimiliki dan dibelikan dengan harga benda itu bagian-bagian barang lain. Perkataan yang digaris di bawahnya itu ikutan bagi benda yang dimiliki. Tuan-tuan, ini sambung kitab kita no. Tajuk kita siapa ingat? Saya ingat 4 bulan dah. 4 bulan apa, 6 bulan lebih tak habis lagi ni. Tajuk apa kita dah baca ni? Tajuknya ialah Al-Wakalah, kontrak perwakilan. Wakalah maknanya satu kontrak yang kita ni lantik pihak kedua buat urusan kita. Kerja kita, hak kita, tapi kita ni tak mau buat sendiri. Maka kita lantiklah pihak kedua tolong uruskan. Sama ada free of charge, FOC, ataupun dengan charge. Itu terpulang. Itulah angkat kita. Namanya wakalah. Dan malam ni sambung kita ialah pada rukun wakalah yang ketiga. Maaf, rukun wakalah yang keempat, tahu yang keempat, iaitu muwakkal fihi. Muwakkal fihi maknanya apa? Barang atau perkara atau urusan yang diwakilkan mengurus untuk menguruskannya. Kerja apa kita nak minta dia buat, urusan apa kita nak wakil ke dia tolong uruskan.
Jadi benda apa, urusan apa, kerja apa yang kita nak wakil tu namanya muwakkal fi. Baik, jadi dengan maksudnya bukan semua benda yang duk dekat kita boleh wakilkan orang lain tolong uruskan dan sebagainya. Mesti ada syarat. Tak cukup syarat ni, tak sah kita wakilkan urusan tersebut untuk diuruskan oleh pihak yang kedua. Maka katanya sini, syarat benda atau perkara atau urusan ataupun kerja yang diwakilkan ialah bahawa benda atau perkara itu mestilah nombor satu, kepunyaan orang yang nak mewakilkan tu secara mutlak. Contohlah, kita nak suruh kawan tu pergi beli apa? Mesin basuh. Mesin basuh ni contoh yang agak popular sehari dua ni. Kita tentuan nak minta kawan kita ni pergi beli mesin basuh. Jadi kita nak wakil ke dia urusan jual beli. Kita ni pembeli lah. Jadi kita nak urus dia membeli bagi pihak kita. Bila nak beli, kena ada duit. Duit hak kita nak bagi kat dia tu untuk beli, duit tu mesti duit kita. Mesti duit kita, bukan orang lain. Duit kita ni pula, dia jadi hak kita dengan macam-macam cara. Pertama, duit kita, gaji kita. Yang kita duk kerja tu, dapat gaji bulanan, monthly. Itu duit kita. Yang kedua, allowance. Allowance dia tak wajib bagi, tapi dia boleh bagi. Allowance pun kalau kita kerja, allowance tersebut duit kita. Bonus. Kadang-kadang company ni bila dia untung besar, dia kongsi rezeki. Dia bagi bonus, bukan bunuh, bonus. Kepada pekerja dia. Jadi kita dapat bonus company tu, milik kita lah duit tu. Ataupun cara kita pinjam. Pinjam mana hutang lah. Duit orang tak pinjam, duit ni orang hutang. Tapi lorat adab cakap kod kampung kita ni, dia panggil pinjam. Pinjam sat 100, sebenarnya hutang 100. Tentuan. Jadi kita hutang 100, kita hutang duit. Duit yang kita hutang tu milik kita. Bukan milik dia dah. Sebab kita wajib ganti balik nilai. Mana duit hutang tu kita punya. Dan kadang-kadang kita milik dengan pusaka. Pak mati, tinggal duit tuan-tuan ada kot 2-3 bilion. Contoh. Jadi kita sebagai orang dapatlah 1 bilion. Jadi duit tu duit kita lah. Pasal apa? Pasal waris kepada pak kita yang meninggal. Ataupun orang hebah kat kita. Ustaz ni, saya nak hebah, nak hadiah kat ustaz. Nak 1 juta contoh. Jadi apa yang saya dapat daripada hebahan itu, hadiah itu milik saya. Jadi tuan-tuan, dia tak kira lah cara dapat duit di lagu mana, tak kira. Yang penting duit tu kita punya. Bila duit tu kita punya, hak kita, boleh kita tuan-tuan sekalian wakilkan orang nombor 2 ni, pihak kedua ni, tolong ambil duit ni, pergi beli peti ais tadi tu. Atau mesin basuh. Mesin basuh. Boleh? Duit kita. Kalau duit orang tak boleh Dia pergi pecah mana. Ataupun kita mana-mana, aku wakilkan hang pergi beli sat mesin basuh, tapi hang pergi duit kat Tok Imam. Dia tanya duit siapa? Duit Tok Imam punya. Oh, kita tak boleh lah masa tu, bukan duit kita. Nak mewakilkan seseorang buat kerja kita, mestilah kerja tu kita punya. Baik, sama juga contoh yang lain. Saya bagi contoh, ini mudah sikit lah. Bab akad nikah. Hak akad nikah ni wali punya. Betul tak? Wali punya. Ikut turutan lah. Wali ni siapa yang layak akad nikah ikut turutan, bukan ikut dan.
Pak ada, tiba-tiba abang pergi angkat, tak habaq kata apa, mana boleh. Pak tu ada, ikut turutan, bukan ikut dan. Baik. Jadi, pak tu ada. Tiba-tiba abang hak sulung tu pergi pandai, wakil kata imam. Tu imam, saya wakil tu imam kat nikah adik saya. Lepas tu pak kata apa? Tak tanya apalah. Pak ada ke tak? Ada, duk sihat elok, duk bonang kolam je ke tak? Pak tahu tak nikah ni? Tahu. Abang ada? Abang. Dia tahu dah kata dia wali? Dia tahu pak. Dia tahu dia wali, tapi sayang sajalah nak pergi cepat urusan. Sah tak? Ayah duk ada sebagai hak wali tu, hak dia punya, tiba-tiba abang tu duduk pandai. Wakil tu imam akan nikah adiknya. Pak duk ada, pak tak tahu apa pun. Abang duk urus, tuan-tuan, wakil kata imam akan nikah adiknya. Jawapannya, wakalah tu tak sah. Pasal apa? Dia mewakilkan satu urusan yang bukan milik dia. Bak akad nikah ni pak dia punya. Pak duk ada lagi, duk hidup elok, cergah elok, tuan-tuan. Maka akad wakalah tu tak sah. Sebab apa? Dia piduk wakilkan urusan yang bukan milik dia. Baik. Contoh yang lain, kita tuan duk biasa assessment jual kereta. Contoh je lah. Tiba-tiba tuan tanpa latihan company, bukan assessment company lantik kita sebagai pekerja dia, assessment dia, mana-mana tuan, ni saya nak jual kereta ni, awak nak beli ke tak? Ataupun dia pergi rumah tu imam, ni, hang nak tak kereta tu imam ni? Aku nak tolong jual. Tu imam tak tahu apa pun. Tu imam tak nak pun dia wakil kat dia tolong jual kereta. Dia pun tak bisa tengok tu imam sebab Jumaat tak nak main. Kata bila tuan-tuan dah. Tanya tu imam nama apa pun tak ingat. Tapi tiba-tiba tuan dia pi melanggar satu peraturan wakalah ni, dia ajak customer ni kereta tu imam ni jual. Aku nak jual. Tu imam wakil kat aku. Tak sah. Pasal tu imam tak okey dia pun untuk tolong jual kereta tersebut. Itu dia panggil memandai-mandai. Memandai-mandai tak boleh, tuan-tuan puan sekalian. Sebab apa? Itu bukan hak dia punya. Tuan-tuan, jadi nombor satu, syarat urusan yang nak diwakilkan, mestilah urusan itu adalah yang mewakilkan itu punya, bukan hak orang lain. Sebab tu dia kata, maka tidak sah berwakil pada menjualkan sesuatu yang lagi akan dimiliknya dan mentalakkan perempuan yang belum dikahwininya. Kita tuan kereta tak beli lagi. Ni ada isu sekilas. Tanah tak beli lagi. Baru duk cadang pada perancangan kita. Tapi tuan tanah tak tahu apa sekarang. Kita ambil gambar tuan-tuan, tangkap gambar, iklan kata tanah untuk dijual. Tuan tanah tak tahu apa sekarang. Kita ni tahulah cerita tanah tu, berapa relung, duk tang mana, lokaliti tang mana, harga berapa market, kita top up lah sikit cara broker ni. Yang tuan tanah tak tahu apa sekarang. Dan kita mungkin kita pernah sembang ke dia nak beli. Sembang nak beli tanah tu, tapi tak beli lagi lah. Faham lagi tak? Tanah tu kita duk cadang nak beli, duk sembang dengan tuan tanah, tapi tak beli pun duk sembang. Duk gebang dia panggil. Dalam keadaan tuan tanah kata, tak apalah aku jual ke hang, nanti hang ada duit main beli. Kita jual lah, apa masalah. Dia setuju nak jual, bukan jual lagi. Kita setuju nak beli, bukan beli lagi. Tiba-tiba kita faham kata, oi dia setuju dah tu, dia jual dah tu. Kita buka iklan terus. Buka iklan terus tuan-tuan sekalian. Siapa nak beli tanah ni hubungi saya. Saya lah bakal tuan tanah.
Dia sebut bakal tuan tanah. Siapa nak beli tanah ni kan, sila berurusan dengan saya, call atau WhatsApp, tapi WhatsApp lebih aula. Dan saya adalah bakal tuan tanah. Tuan-tuan, dia iklan kata tiba-tiba ada orang nak beli sungguh. Tuan-tuan, dia pun direct nego. Tak boleh. Pasal tanah tu bukan milik dia lagi. Baru dalam cadangan. Tu pun tahu mak jenin ke apa tak tahu lagi lah. Tuan, angan-angan. Dia kata angan-angan ni free, tak ada bayar. Angan-angan percuma kata MB kita lah. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak sah dia menjualkan suatu barang yang belum jadi milik dia. Baik. Tuan-tuan sekalian, itu contoh. Yang contoh ni saya nak kembang sikit lah. Kembang sudut wakaf. Kita dapati ada sebahagian kes-kes wakaf ni untuk tujuan yang baik lah. Nak buat sekolah agama ke, nak buat masjid ke, surau ke. Okey. Isunya tuan tanah setuju jual untuk dibuat masjid ataupun apalah ikut jawatankuasa penaja. Tanah tu jawatankuasa penaja, masjid ataupun surau nak bercadang, nak beli dan untuk buat masjid atau surau atau sebagainya. Pilah sembangan tuan tanah. Tuan tanah kata, tanah ni kalau ikut sayang. Kalau ikut sayang. Tapi kerana hampa nak buat masjid, aku ni kira nak tumpang lah sikit. Harga tak sikit lah, harga macam biasa. Cuma tumpang jual tu. Bukan senang juga dia kata nak jual tanah ni. Tapi kerana nak buat masjid, surau ataupun sekolah, aku kira pejam mata jual jugalah. Tuan, dia baru setuju nak jual. Kita ni tuan, baru pergi sembang dengan dia nak beli. Dengan niat kita nak buat tujuan yang baik tadi. Dia setuju saja tuan-tuan sekalian, tanpa apa-apa proses pembelian ataupun akad beli, kita untuk buka iklan dah. Sekaki RM20, sekaki RM50. Serta ni tuan, berlakulah maksud saya tu. Tak ada perbincangan detail dengan tuan tanah, tak ada akad beli hutang ke, tak berlaku. Hanya pergi sembang cadang nak buat masjid, tapak ni dia pun setuju jual tapi belum berlaku jual beli. Tuan-tuan, apa-apa urusan yang lain, tiba-tiba kita ni jawatankuasa penaja ni buka iklan dah, sekaki RM50. Contoh. Tuan, kita pun iklan kata, orang pun dah beli dah. Nak kena gaya online tuan. Pakai bayang online je. Jadi, adakah urusan itu aci? Adakah tuan-tuan urusan itu sah? Tanya balik. Yang jawatankuasa penaja jual itu tanah siapa? Tanah tuan tanah dia, tuan dia lah. Depa beli lagi dah? Dah. Berlaku dah kontrak beli dengan tuan tanah asal? Dah. Yang berlaku dah apa? Pi sembang, cadang nak beli. Tuan tanah pun setuju untuk jual. Itu pun dalam cadangan juga. Maknanya tanah tu masih milik tuan dia. Bukan milik tuan-tuan, qaryah atau masjid ataupun jawatankuasa qaryah tadi. Justru urusan itu adalah tidak sah. Tidak sah. Melainkan sebelum kita iklan nak jual tanah lot ni sekaki RM50 untuk buat masjid, melainkan ini tak apa. Kita sembang dengan tuan tanah, tanah kita nak beli untuk buat masjid, tuan tanah pun setuju jual dan kita dah angkat jual beli. Dan akad pula secara hutang. Contoh tanah tu RM300,000. Kita pun angkat, saya mewakili jawatankuasa penaja masjid ini dengan ini membeli tanah tuan dengan harga RM300,000, deposit RM30,000 pula tak boleh angkat. RM30,000 sebagai deposit dan selebihnya kita bayar ansuran. Tuan tanah pun setuju saya jual tanah saya dengan harga RM300, deposit RM30,000 dan selebihnya adalah hutang dibayar ansuran. Dengan akad itu,
Jual beli berlaku lagi tak? Dengan akad tadi. Dengan akad sebut jual beli berlaku lagi tak? Telah berlaku. Cumanya dia panggil beli secara hutang. Tapi akad dah berlaku. Angkat beli dah berlaku, angkat jual dah berlaku. Cumanya bayar tak habis lagi. Ya, bayar tak habis tuan. Tak apa, dah dia setuju. Tapi segi harta tu dah milik pembeli. Dia panggil apa? Beli secara hutang. Tuan-tuan biasa dah buat lagu tu, beli secara hutang ni. Tanya apa lah? Motor, kereta, rumah. Hak duk lah ni tuan. Duk banyak bulan belakang tu kan berhutang lah tu. Nah, bila dah akad jual beli, maka tanah jadi milik tuan-tuan sekalian, dalam qasar qaryah tadi. Maka setelah itu depa pun buatlah iklan, satu lot RM50. Tak apa. Pasal depa dah jual hak depa dah. Sebab telah berlaku akad jual beli tadi. Walaupun masih berhutang. Itu kena clear. Kalau tak berlaku demikian, setakat cadang nak beli, tuan tanah pun cadang nak jual, tiba-tiba kita pergi pandai buat iklan, jual tuan lot sekaki RM50, itu tindakan yang salah. Pasal kita pergi duk urus harta orang punya, bukan kita punya. Boleh? Yang ni pun tak apa juga. Tuan tanah pun dia kata, aku tahulah hampa ni bukan ada duit. Sembang derah dia kata. Sakit hati kalau dengar tu. Dia panas agak sikit telinga tu. Kan? Kita jawatan kuasa qaryah nak buat masjid surau, kian niat yang baiklah nak buat tempat ibadat, pergi jumpa dia, tuan tanah. Kan? Kami cadang nak beli nak buat surau ni. Dia kata aku setuju jual. Tu nampak guna. Awaknya kami duit tak ada. Aku tahu dah hampa cara langkah mai kaki duit tak ada dah pun. Cara langkah mai tu duit tak ada aku tahu. Tapi lagu ni lah. Tanah ni aku setuju jual. Tapi tak apalah ni kita buka dulu jual tanah nama aku wakil hampa. Nampak tak? Tuan tanah kata aku wakil hampa, jual tanah aku ni. Buatlah ke mana pun harga RM300,000. Hampa nak buat lot kan, nak tak buat lot kan ikut suka. Ni tanah aku wakil hampa jual saya, nak RM300,000. Olahlah ke mana pun. Tuan, depa ni pun jawatan kuasa menaja buatlah jualan tanah lot. Tuan, kutip-kutip dapatlah RM300,000. Sah tak yang tu? Sah. Kerana jawatan kuasa sekarang ni buat urusan yang diwakilkan oleh tuan tanah. Depa urus menjual tanah tuan tanah yang diwakilkan oleh tuan tanah. Maka masa tu depa dianggap wakil tuan tanah. Nampak tak ni? Tuan, jadi tuan tanah pun akhirnya dia kata aku pun bagi tanah ni wakaf untuk hampa sekalian. Boleh? Tuan. Tapi nak abang kata benda tu agak rumit berbanding yang pertama tadi. Hak mana tu? Nak beli tanah, nak buat masjid kat surau ke apa, kita tak ada duit. Angkat, jual beli dengan tuan tanah dulu, bayar setakat ada hak baki tu hutang, jual pelan-pelan. Baik. Saya baru ni ada satu orang tanya, masjid jugalah. Bila masjid nak tambah tanah untuk buat tambahan bangunan masjid. Jadi tuan tanah bagi satu harga. Dah angkat jual beli. Angkat jual beli. Bayar deposit. Jadi hak baki tu hutang. Bila dah dapat tuan, dah dijual dan beli, jawatan kuasa ni, masjid ni tuan, dia bukan lot. Bukan lot dengan jual harga bagian-bagian, dan bila habis jual, tuan-tuan, dia ada untung lagi. Ada untung berbanding dengan harga dia beli kat tuan tanah tu. Lalu dia tanya, Ustaz, boleh tak lagu tu? Awalnya kami jual tanah tu harga lebih mahal daripada harga kami beli, dan bila dia berbayar habis semua, tanah dijual semua,
orang bayar habis semua, bila bayar tuan tanah ada lebihan. Hak lebihan tu hak mana? Lebihan tu duit tanah tu lah. Tapi dekat tuan tanah asal, bagi setakat harga kita belilah. Hak ni dia panggil apa? Untung. Boleh tak lagu tu? Jawapannya, kalau dah angkat jual beli hari tu ni, dengan tuan tanah, dah angkat jual beli, walaupun secara berhutang, maka kita nak jual mahal, boleh ya? Kira meniaga untung lah. Tuan-tuan bos sekalian. Jadi, di sudut itu, tuan-tuan bos sekalian, yang pentingnya kontrak jual beli ataupun pindah milik mesti berlaku. Jangan kita buat urusan yang bukan kita punya. Contoh yang berikut, tak boleh mewakilkan orang lain mentalakkan perempuan yang belum dikahwininya. Ini semua geng gebang belakang ni, geng Samanderah. Geng Mak Jenin. Kesian Mak Jenin tuan. Saya pun pergi sebut. Disebut dalam buku Melayu kita ni, sejarah lama-lama, ingat ke tak? Saya ingat. Buku bahasa Melayu kah? Tajuk nombor 1. Darjah 1. Tahun 81. Buku bahasa Melayu tu ingat ke tak? Bahasa Melayu darjah 1. Masa tu saya darjah 1 tahun 81. Tajuk tu lah Angan-angan Mak Jenin. Dia tuan-tuan duk kenal dekat perempuan ni. Nikah tak lagi tuan. Bertunang pun tak lagi, baru duk berangan seorang-seorang dia. Kemudian tuan bagilah hint sikit, nampak macam setuju lah. Tapi tak menikah lagi. Lepas tu tunang dulu, ikut step lah. Tuan, bila bertunang ni dah lama tu dia main kat perangai macam-macam ni. Dia bergaduh, keli apa semua lebih kurang lagu tu lah. No? Jadi nak marah tuan-tuan sekalian kerana ada clash tadi, dia pun kata kawan dia, "Weh hampir cerai bakal tunang ku Ustaz." Maaf, hampir cerai bakal isteri ku Ustaz. Atau boleh kata ni, aku wakil kat hang, hampir cerai tunang ku Ustaz. Sah dah angkat tu? Sah dah angkat tersebut? Mewakilkan kawan dia pergi cerai tunang dia. Sah dah angkat tu? Awak sengat. Sah tak seseorang mewakilkan kawannya pergi cerai tunang dia? Sah tak? Tak lah. Sebab cerai ni kalau dah jadi bini. Tak jadi bini nak cerai lagu mana? Pula tu wakil pula kawan tu pergi cerai tunang dia. Apa kaitan? Bukan milik dia lagi pun. Yang bolehnya sesuai masa tu, ni aku wakilkan pihak abang kata putus tunang aku tak mau dah taubat. Tu tak apalah, pasal dia wakil pergi putus tunang. No, bukan pergi cerai kan. Nak cerai lagu mana? Bukan bini dia pun, bukan milik dia. Baik tuan-tuan. Itu contoh. Dengan cerita ni tuan-tuan boleh fahamlah bahawasanya cerai boleh diwakilkan. Macam juga akad nikah boleh diwakilkan, cerai pun boleh diwakilkan. Tapi hak gentleman tu buat sendiri lah. Nikah akad sendiri. Cerai pun kau tak jalan lah, pun sendiri jugalah. Itu gentleman. Ni menikah akad sendiri, cerai wakil ke orang. Awak takut dia kena semok, kita segan. Tak apa tuan-tuan. Di sudut hukumnya, kalau dia mewakilkan seseorang untuk menceraikan tunangnya, maka akad itu tidak sah kerana cerai hanya laku valid kepada isteri sahaja. Baik. Kecuali atas jalan ikut bagi benda yang dimiliknya. Yang ni boleh tuan-tuan. Maka dia kata boleh mewakilkan untuk melakukan urusan sesuatu yang merupakan ikutan bagi benda yang dimilikinya. Sebagai contoh, maka sah berwakil dengan menjual benda
yang dimiliki dan dibelikan dengan harga benda-benda itu bagian-bagian barang lain. Ini cerita tuan-tuan sekalian sabit dengan sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi wakilkan sahabat baginda tu untuk menjual tuan-tuan seekor kambing. Jadi bila dia jual tuan-tuan sekalian, dapatlah duitnya dengan harga yang tinggi. Ini satu hukum fiqh yang diambil dari hadis tersebut. Kita kalau wakil jual barang, jangan jual barang tersebut bawah harga market. Salah. Kalau orang wakil kita jual barang apa-apa pun, kita mesti jual paling-paling kurang sama harga market, dan ke atas itu lebih baik. Dan salah kita menjual barang yang diwakilkan kepada kita jual dengan harga below bawah harga market. Tak boleh. Patah balik dalam hadis tadi, bila mana sahabat Nabi dan tuan menjual kambing yang diwakilkan oleh Nabi SAW, maka dia pun jual dengan harga yang tinggi. Akhirnya tuan-tuan sekalian, duit yang sama tu kan, dia pergi 2 ekor kambing. Dia pergi 2 ekor kambing berbalik dengan bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata, okey, wakil jual kambing, pergi jual kambing. Tuan-tuan, tiba-tiba dengan duit jual kambing seekor tadi, tuan-tuan, dia boleh beli pula 2 ekor kambing. Kau untung lah. Buat balik mai, Nabi akui benar sebagai tidak mengapa. Walaupun demikian, ulama bahas juga, iaitu satu lagi istilah yang ada dekat orang yang lagu ni, namanya Al-Fuduli. Tuan-tuan sebut dengan Al-Fuduli. 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 Al-Fuduli tuan-tuan, ejaannya alif lam fa dad waw lam ya. Al-Fuduli ambil daripada perkataan fadlun, lebih. Fadalah, kelebihan. Fudul ini orang yang memandai-mandai, buat satu urusan yang tuan dia tak tahu. Sah ke tak? Ikut asal tidak sah. Tapi setengah pendapat mengatakan bahawa dia tertangguh kepada persetujuan tuan juga. Kalau tuan dia on, sah. Tuan dia tak on, batal. Daripada hadis tadi, saya tahu, bila saya baca, tuan-tuan dengar, macam okey pula. Nabi wakil dia untuk jual, tuan-tuan, kambing seekor, dia dapat, dia jual dengan harga yang mahal. Akhir dengan duit tersebut, dia beli 2 ekor kambing. Bila balik main, Nabi akui benda tu, dan Nabi tak bantah, bermakna setuju. Sini, adakah tindakan sahabat tadi seperti dianggap wakil? Jawapannya, ikut asal, hanya wakil untuk menjual, bukan wakil untuk membeli. Namun setelah membeli, tuan-tuan, Nabi akui benda tersebut, maka sah ketika itu. Jadi yang ini timbul satu istilah fiqh, namanya fuduli. Yang buat kerja dengan lantikan sah, namanya wakil. Yang pandai-pandai, tuan-tuan, buat kerja orang tanpa disuruh, namanya fuduli. Ikut asal tak sah kerja buat dia, tapi ikut satu qaul kata, dia kata postpone, hold set, KIV, keep in view. Nak kata batal, takut tuan dia setuju. Nak kata sah, takut tuan dia tak setuju. Tapi dia pandai-pandai buat dulu. Tuan, dia kena segera beritahu kat tuan dia. Macam contohlah kita duduk masjid, tuan dengan duduk mengaji ni, tak perasan ada member kita tu sesak ke corona ke, kan, dia tengok ada mengutus biji luar tu dengan kunci dia ada. Tadi mengutus Pak Loman ni kita ni. Dia kenal mengutus Pak Loman. Pak Loman duduk mengaji dalam masjid ni, tuan. Jadi dia pun tarik pergi tak di luar tu, taklah, tuan, satu spanduk untuk dijual. Tak dan panggil syak, orang singgah beli. Contoh je ni. Kalau keluar kata sungguh minta maaf tuan, saya buat contoh je. Pak Loman keluar tengok tak ada motor. Ustaz kata tu mesin, sungguh bukan mesin tu, tuan. Tu kebetulan. Jika awak ni
Ambil motor Pak Loman, kunci dia ada di motor, Pak Loman bagus. Dia ni main masjid tuan, motor pun tinggal kunci. Tu yang bagus Pak Loman ni. Dia tawakal tu lebih, kalah kita lah. Ni kawan ke sesak ni, tengok motor ada kunci, dia pun suruh pergi jalan, tanda asat untuk dijual. Murah pula tu. Kawan mana pun singgah-singgah saya nak beli. Dia tak apa saya jual, bayar mai cash, ambil motor balik. Grand, saya malam esok. Ambil telefon bos semua lebih kurang lah. Tuan. Pak Loman lepas main syak, kalau ingat tak ada. Contoh sahaja. Pak Loman pun tuan-tuan sekalian nak kata apa ke dah, tiba-tiba ada kawan tu meh. Kawan tu meh, dia kata, ni Pak Loman kan? Saya ni jiran Pak Loman. Kena, anak Pak Dolah dia kata. Dah saya motor Pak Loman ni, saya pergi jual tadi. Ni duit dia ni 3,500. Duit Pak Long ni. Pak Long marah, hang ni mandai-mandai aku tak motor kan aku nak jual, aku sayang motor tu. Dah kalau Pak Long tak setuju, tak apa, saya abang dia balik. Kan? Kaya jual beli tak sah lah. Tapi kalau Pak Long setuju, tak ada masalah. Pak Long tak apa dah jual dah, kaya aci ya. Pak Loman kata lagu tu. Tuan-tuan, jadi kes ini ikut asal salah lah. Salah tuan-tuan, ikut asal tidak sah. Tapi ada mazhab mengatakan kalau dia buat lagu tu dia panggil fuduli, orang yang mana-mana buat urusan yang orang tak suruh. Tapi jika tuan urusan tu setuju, sah balik. Jika tak setuju, batal, kena cancel. Tuan-tuan kena pulang balik duit dan pas semua. Cuma untuk kita orang dargah ni tak usah buat kerja tu. Kau nak pakai duit juga, lepas bayar insyarat, jumpa Pak Loman. Pak Loman, motor Pak Loman kita jual mau dah. Pak Loman ikut suka mu lah. Hamid 3,000, banyak mana jual, lebih tu hang punya. Kita pun tak apalah masa tu. Tuan, jadi hak cerita fuduli tu, kita bagi orang lain lah. Orang dargah tak payah. Tuan-tuan bos sekalian. Baik tuan-tuan bos sekalian yang dirahmati Allah, itu isu kita malam ini. Nak wakil siapa-siapa buat urusan kita, tuan-tuan, mestilah urusan itu kita punya, bukan orang lain punya. Saya tambah sikit isu malam ni, termasuk pengundi hantu, tak boleh. Bukan urusan ni, tapi nak undi pun, bukan cukup syarat. Kalau ada lah, kalau ada pengundi hantu ni, tuan. Tapi saya pernah ada lah rekod jiran Pak menakan belah umpuan lah, Pak menakan teri belah umpuan tu. Nak pergi undi, tiba-tiba dia berkata ada undi dah. Dia pun umur orang tua lah, meninggal dah pun almarhum. Tapi dia nak pergi undi tuan-tuan bersekalian. Tengok-tengok orang dah undi dah, daripada garis dah. Maknanya nama dia tu telah dah undi dah. Tapi dia baru nak pergi saja. Yang ni orang panggil istilah undi. Undi apa panggil? Ikutlah kasar sikit panggil undi belih. Undi hantu pun ya juga. Undi belih pun tak apa. Tuan, hak tu tak sah. Segi hukum syarak tak boleh kira sebagai undi. Pasal apa? Dia buat urusan bukan urusan dia. Mungkin dia bukan warga negara barangkalinya. Pergi cetak SC mana tak tahu. Tuan, ini pengkhianatan kepada daulah negara lah, kedaulatan negara. Tapi tuan-tuan bos sekalian, undian itu tak sah. Pasal dia pergi buat urusan yang orang tu tak okey kat dia. Dan bab undi, maksudnya kalau kita sihat elok, pergi undi sendiri. Hak boleh wakil pun kalau tak anak dengan mak yang uzuk, tu pun kena seret mak dia atas kursi roda tuan, pergi masuk bilik tu. Anak undi masa tu. Dia tak boleh kata ni saya ni okey mak saya ni. Mak saya tak boleh main duduk rumah saya, dia wakil lah. Saya main IC dia. Tak boleh. Tambah hak ni tuan, pengundi hantu. IC tak ada. Mik tamna tak tahu. Pi undi atas nama orang tu. Maknanya dia mengundi bukan diwakilkan oleh tuan asal. Maka tak sah. Tuan, kalau kira juga itu satu pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tu dia kata apa lagi?
perkataan yang digaris di bawahnya itu ikutan bagi benda yang dimiliki. Boleh. Baik. Dan lagi disyaratkan benda atau perkara itu menerima ganti, yakni boleh diganti oleh orang lain mengerjakannya. Ini syarat nombor 2. Ni urusan yang kita boleh wakilkan orang lain buat kerja tu. Mestilah urusan itu, kerja itu kategorinya boleh orang lain tolong buat. Ada kerja kena buat sendiri, tak boleh wakil. Kalau wakil pun tak sah. Contoh apa dia? Ibadat khusus. Contoh paling nombor 1, solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni hak wajib fardu ain 5 waktu ni tuan. Wajib atas kita masing-masing. Wajib semayang tu kita kena semayang sendiri. Semayang ni jenisnya satu urusan, satu amalan yang tak boleh wakil orang lain buat. Ni syarat dia ni, antara nombor 2 syarat dia. Urusan tersebut urusan yang memang boleh diwakilkan orang lain boleh buat. Jadi kalau kita kata dekat Tok Imam saya rasa malah maling sembahyang. Dalam qaryah ni hak rajin sembahyang Tok Imam lah. Tu dia Tok Imam tu pasal dia rajin sekali. Betul tak? Kalau malah macam saya ni takkan dia Tok Imam kot. Dia apa pasal dia puji saya ni? Tok Imam tanya. Bukan puji hak sebenar hakikat lagu tu. Tapi saya nak minta tolong lah. Lepas Tok Imam main insya' lagi ni, Tok Imam buat insya' pula kali kedua. Ni atas nama saya. Pasal apa? Saya rasa malas lagu mana tu, sakit kepala sakit mana. Duk pening. Sakit kepala. Jadi saya nak sembahyang pun tak selesa. Saya wakil Tok Imam boleh kot no. Pam bagi sedah. Tuan. Sepak tu. Thailand tekak-tekak. Pasal apa? Sembahyang bukan passion boleh wakil. Sembahyang ni kena buat sendirian berhak. Tak boleh wakilkan orang. No? Lepas tu orang tanya kita, Ustaz, solat hadiah ni lagu mana? Solat hadiah untuk orang mati tu lagu mana keadaan? Awaknya solat tu ibadat yang tak boleh diwakilkan. Habis tu apa isu dengan solat hadiah? Begini, solat hadiah ni kita nak hadiah solat dekat dia ke, kita nak sembahyang atas nama dia ke, kita sembahyang dulu lepas tu doa sedekah pahala sembahyang tu dekat dia. 3 keadaan. Ada orang tak perasan solat hadiah tuan-tuan sekalian, dia pergi ambil syampoi dia pergilah RM10. Dah waris nak buat sedekah terpulang lah atas nama si mati terpulang lah. Tuan, jadi dia pun kata tolong buat ambil hadiah Ustaz dekat pak saya malam ni. Kita pun tuan ambillah sampul sebut. Kita tengok ada nama pak dia apa semua. Lepas isyak ke lepas maghrib tak kira, kita pun takbir 2 rakaat. Aku mayang hadiah ni untuk Pulan bin Pulan. Jadi saya nak habaq lagu ni. Solat ibadat yang tak boleh diwakilkan kepada orang lain. Mesti buat sendiri. Maka dengan makna itu lagu mana kita nak olah solat hadiah supaya jadi betul? Jawapannya, jangan jadikan solat itu atas nama orang yang mati. Habis itu nak buat lagu mana? Senang. Sembahyang sunat biasa. Lepas sembahyang sunat tu, akad tangan. Ya Allah, jadikanlah pahala sembahyangku tadi pahala untuk Pulan yang mati, Pulan bin Pulan. Kita sedekah pahala sembahyang tu dekat dia. Bukan buat sembahyang atas nama dia. Sembahyang, bukan puasa lah, sembahyang. Sama juga dengan puasa. Puasa tuan-tuan sekalian, lagi kita ada hidup sihat elok. Kita wajib puasa sendiri. Tak boleh wakil kat orang lain. Maklumlah tentu orang perempuan yang rajin puasa, bini dia lah, bukan dia. Bila bini tuan-tuan puasa Ramadan habis, kena qada pula 7 hari. Habis 7 hari qada tu dia kata kat bini dia, yang boleh tolong qada kat abang Ustaz.
Kalau tanda cinta, tolong qada lah. Puasa abang, hak bulan puasa abang ni. Bini pun terkejut. Pasal apa? Abang bila tak puasa, dia buka puasa sekali. Dia kata makan sok sekali, buka puasa sekali. Tiba abang minta qada. Jadi abang tak puasa bila? Dia tetap puasa 30 hari. Batal tang mana? Batal tak tengah hari dia kata. Tang sok sekali tak apa dah. Tang buka sekali tu betul. Tapi tang tengah hari tu dia kata. Batal. Habis tu nak minta yang tolong qada sat. Puasa pergi pihak abang. Wajib buat sendiri. Tak boleh wakil. Kalau boleh wakil dah bersiap, saya pun seronok. Sembahyang pun kata boleh wakil orang lain sembahyang. Seronok. Kalau dia kata satu waktu 500 dia bayar. Kan? Satu waktu 50 lagi ya. Pasal apa? Tuan-tuan, sembahyang tak boleh wakil. Puasa kalau mati dah. Mati dah. Kita mati dah tu ada puasa yang tak qada. Boleh anak-anak tolong puasa bagi pihak kita lepas kita mati esok. Lagi mu duk hidup, mu duk sihat elok, akal pewaras, wajib puasa tu sendiri. Wakil tak boleh. Maknanya urusan yang kita kena buat sendiri, tak boleh wakil, tak sah kita wakilkan. Tapi zakat tak apa. Zakat tak apa. Kita kena bayar zakat. Tapi kita tak ada nak pergi bayar. Kita wakil duit pada kawan kita. Weh, ni duit aku RM2,000, zakat aku tahun ni, hang pergi bagi sat kepada lembaga zakat. Wakil hang pergi bayar sat. Tak apa. Tak apa. Pasal bab zakat ni dia kata dilonggarkan kerana kepentingan awam. Sembahyang tu lebih dari peribadi. Puasa lebih dari kepentingan peribadi. Tapi zakat untuk kepentingan awam. Jadi hak ni kena longgar sikit. Mana kalau tuan zakat tak boleh pergi sendiri, dia boleh wakil orang ni tolong bayar zakat dia. Tapi duit dia lah, bukan duit kawan tu. Duit dia lah. Dia kata kawan, ni RM2,000 zakat padi aku. Hang ambil sat duit ni, wakil hang pergi bayar dekat lembaga zakat. Tapi resit jangan lupa apa boleh. Tuan, sah tak? Kawan telefon ambil RM2 pergi lembaga zakat semua jalan ni, jangan kerja apa. Tuan, bayar RM2 atas nama kita. Hak pi tu kawan kita. Sah tak? Sah. Kita pun fikir, loh, tang zakat boleh wakil pula? Boleh. Tapi duit kita bukan duit dia. Kenapa boleh pula? Kerana bab zakat untuk kepentingan awam. Wajib atas kita untuk kepentingan awam. Hak asnaf. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang demikian sahlah berwakil pada tiap-tiap akad seperti jual beli. Boleh wakil dekat orang untuk urus jual dan beli. Yang kedua, tuan-tuan, urusan hebah. Hebah ni, tuan-tuan, beri tanpa sebarang akad. Hebah ni mana apa? Beri tanpa sebarang reward. Tanpa sebarang tujuan. Hebah saja nak bagi, tuan-tuan. Tapi hebah ni bagi semasa hidup. Fasakh nikah, fasakh jual beli, fasakh akad, fasakh tuan-tuan, apa saja urusan. Dan boleh wakilkan untuk urusan nikah. Ataupun wakilkan untuk memulangkan balik barang cacat dalam jual beli. Boleh wakil. Ataupun mewakilkan untuk menerima balik barang seperti itu. Ataupun wakil untuk mendakwa, menjawab dakwaan sama ada pihak sebelah bersetuju ataupun tidak. Ini contoh ni. Tuan-tuan, antara yang paling laku lah ni dan kaya raya jugalah dalam bab wakalah ni, tuan-tuan perasan tak? Segala, tuan-tuan, dia panggil apa ni? Pertamanya, dia panggil hab lah, no? Hab jual beli yo. Macam saya sebut lah, tuan. Macam Shopee, macam Lazada. Itu contoh-contoh mereka ni buat kerja wakil. Kita daftar dengan mereka nak jual barang kita. Mereka boleh iklan barang kita. Ada orang sedunia pakat beli barang tersebut. Mereka tu beli
dengan wakil kita, itulah hak tuan-tuan. Dia punya konsultan lah bahasa mudahnya. Yang jadi wakil menjual barang-barang kita. Kaya apa tu? Yang kedua, tuan perasan, kes-kes melibatkan undang-undang, ada pendakwa raya, ada peguam bela, tidak? Tu semua tu wakil tu. Kalau ikut asalnya, kita tuan-tuan pi mahkamah tuduh siapa-siapa buat apa kesalahan asalnya. Tapi kadang jadi payah. Kita sibuk dengan kerja. Kadang-kadang kita ni pasien cakap belakangnya derah tuan-tuan, depan mahkamah suara pun tak terbit, gagap. Maka kita wakil orang untuk buat dakwaan tadi, buat report polis tuan-tuan. Polis pun hantar pergi pejabat pendakwa rakyat, tolong buat dakwa kes kita. Satu. Yang kedua, peguam bela. Peguam bela tuan-tuan sekalian, kalau ikut kita ni, orang tuduh apa-apa kena jawab sendirilah. Mengaku salah ke, mengaku tak salah, kena jawab sendiri. Tapi kita tu macam duk kata lah, gagap. Tambah pergi mahkamah, hakim tu jugi mata tu, kadang-kadang kita suara pun tak nak keluar. Ini nak cara mudahnya, wakilkan pula pihak peguam bela, lawyer lah, untuk jadi tuan, tolong jawab syat tuduhan atas kita tu. Itu semua wakalah. Semua wakalah. Tuan-tuan, kita orang nak parlimen bosan malas kan? Sibuk tak ada. Nak pergi parlimen kena pidun tak ada. Kalut kita pun kerja banyak. Habis nak buat lagu nak pakar mana-mana seorang untuk wakil kita. Dia panggil adun ataupun parlimen. Wak suara kita pergi bercakap di dun ataupun parlimen. Wakil boleh. Kalau ikut kita pergi cakap boleh tuan, tapi penuhlah parlimen tu pula. Kan? Maksud saya, guna kaedah perwakilan. Boleh. Pada semua benda-benda yang boleh diwakilkan. Baik, dan dia kata sini bahawasanya dan boleh dan sah berwakil pada memilik sesuatu yang harus seperti menghidupkan tanah yang terbiar, berburu dan mengambil kayu kerana kerja-kerja itu semuanya jadi sebab bagi memilik benda-benda itu kepada muwakil. Tuan-tuan, saya rasa saya nak baca setakat tu je 5 baris daripada atas tu, stop setakat tu, tanda asat. Ini kita akan sambung balik pada katanya dan sah berwakil pada memilik sesuatu yang harus seperti menghidupkan tanah yang terbiar dan sebagainya. Yang tu kita akan ulang pada pertemuan akan datang. Tuan-tuan, kesimpulan tajuk kita malam ni ialah wakalah tu boleh pada urusan yang kita, tuan-tuan, boleh milik kita. Tak boleh kita wakilkan orang lain buat kerja bukan kerja kita. Tidak sah. Yang kedua, syarat barang atau urusan yang nak diwakilkan mestilah dia dalam kategori urusan yang boleh diwakilkan. Maksudnya, kalau urusan tu kena buat sendiri, tak sah orang lain buat, tak boleh kita wakilkan orang lain buat urusan tersebut. Mestilah tunai sendiri. Mesti langsai sendiri. Contoh, solat 5 waktu dan sebagainya. Tuan-tuan bawa sekalian. Contoh yang ni kasar lah. Contoh yang ni kasar sikit tuan-tuan. Ni kasar sikit contoh dia. Nikah boleh wakilkan orang terima. Tapi tuan-tuan, hak bersama tu bersetubuh tak boleh wakil. Dah kena habaq juga. Sebab nikah ni 2 makna tau. Nikah pertama mana akad nikah, ijab kabul. Nikah kedua maknanya berjima'. Yang bolehnya mewakil untuk terima akad nikah. Tapi tuan-tuan nak wakil berjima' tak boleh. Kita ada wakil akad nikah, wakil sekali syak kan. Jangan buat tu. Itu hukumnya haram zina tuan. Tak boleh lah. Dia hanya sah pada akad, tapi tidak sah pada dia punya dia punya kesan ataupun implikasi ataupun natijah ataupun outcome selepas akad nikah. Tak boleh, itu atas suami dia lah. Wakil tak boleh. Itu kasar sikit lah tuan. Tapi tak apa. Selesai yang tuan-tuan, sedikit saja nak ambil isu ni. Ada orang minta saya ulas sikit lah tuan. Ulas sedikit, saya tak ulas pun tak apa dah. Tapi saya pun dengar 3-4 orang duk cakap benda ni, saya rasa mungkin taklah payah nak faham tentang isu akad nikah yang berlaku sehari dua ni lah. Antara sahabat kita lah. Sahabat kita sebab dia seagama kita, kita anggap sahabat kita lah. Jadi dengan pasangan dia di sebuah negeri
Yang mana akad nikah tersebut yang terdengar agak ringkas. Dan ada perkataan-perkataan yang mungkin ada orang dia nak tahu hukum dia okey tak okey. Jadi akad nikah tu tak ijab tu tak apa. Satu lagi orang tanya kenapa dia akad nikah wali sultan. Jawapannya kerana perempuan itu dia memeluk Islam. Bulan 9 baru ni akhirnya dia tak ada wali lah. Kalau bukan bayaran agama tak layak dia wali. Quran kata apa? Tak boleh bukan Islam jadi wali kepada orang Islam. Termasuk dalam akad nikah. Beliau kerana dia ni perempuan yang masuk Islam, tuan, kita pun tak tanya mak pak lagu mana kan. Fahamnya dia tidak ada wali yang boleh angkat nikah dia. Tak ada wali ya. Maka ketika itu dia nak menikah pakai wali apa? Dia panggil wali hakim atau wali sultan. Dia bukan wakil wali tau. Dia sultan atau dipanggil wali hakim yang akan kahwinkan dia. Itu tak apa, itu mudah. Itu mudah. Sebab tu kalau mu'allaf, perempuan mu'allaf nak kahwin biasanya pakai wali sultan, wali hakim. Tak kiralah negeri manapun itu ada peraturan tu. Baik. Yang kedua ialah tuan-tuan sekalian berkaitan dengan ijab dan qabul. Ijab qabul kita perhati bahawa dalam kes tersebut ijabnya okey. Saya menikahkan di kau Napolan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan dengan mas kawin sultah rantai. Dia sebut lagu tu. Bab tang lafaz ijab tu tak ada masalah lah. Orang tak fikir pun tuan. Mungkin itu clear. Bila main tu tang qabul tu lah ada sedikit yang orang kata nak tahu keadaannya. Maka dalam masa selang tu tak lama mana. Tapi agak sikit tuan agak lambat sikit sebab apa? Sebab dia duduk jarak jauh. Dia nak pegang mikrofon tu dia kena pergi depan sikit. Angkat punggung lah kan. Angkat punggung rosak tapi ada masalah sikit. Lepas tu ambil mikrofon pegang pula kan. Ada masalah sikit lah. Lalu dia pun kata saya terima. Stop Ustaz kan. Saya terima seperti di atas. Itulah ayat yang kita dengar kan. Saya terima seperti di atas. Jadi perkataan itu menjadi tuan perbincangan lah. Tak bincang pun tak apa. Tapi ada orang nak bincang kita sebut sepatah dua lah. Untuk pengetahuan kita. Saya terima seperti di atas. Baik. Jadi tuan-tuan perkataan ijab, perkataan qabul itu tidak seperti yang kita biasa dengar. Bila bukan seperti yang biasa dengar, adakah dia tu dianggap tidak sah ataupun lagu mana? Apa yang wajib sebenarnya? Yang wajib sebenarnya adalah qabul. Terima akad nikah tu. Terima akad nikah tu. Baik faham dah yang tu kena ada qabul. Kau sengak sampai ke sudah tuan tak sah lah. Kau nikahkan di kau bulan-bulan masa pegang dia pun sengak dah sampai ke sudah. Itu tak sah lah. Pasal saya tak terima langsung. Hang nak nikah ke tak? Awaknya hang tak jawab apa pun. Dia kata saya segan, saya malu tapi saya nak. Tak sah. Dia kena kata juga. Baik. Kalau dah ijab qabul dah berlaku dengan perkataan. Jadi perkataan apa yang patut ada dalam qabul tu? Jawapannya tentu ada 5 syarat qabul ni. Hendaklah qabul itu menyamai segala tujuan yang disebut dalam ijab. Tak boleh menyalahi segi makna dan tujuan. Kalau dia kata aku nikahkan dikau Fulan dengan Fulanah binti Fulan, aku terima nikahnya tu hak perempuan yang sebut tadi lah. Ataupun dia rajin pula sebut nama perempuan tu asin. Aku terima nikahnya pun sebut nama. Fulanah binti Fulan. Hal itu pun terpulang dalam tuan sekalian. Baik. Kemudian yang keduanya tuan sekalian, tentang mas kahwin ni sebenarnya hukum fiqh tak wajib sebut. Dalam akad nikah tak syarat pun kena sebut mas kahwin. Tak sebut pun tak apa. Tapi tak sebut ada isu lah sikit. Iaitu berapa sebenarnya. Lepas akad nikah, tuan-tuan, berkelai pula berapa mas kahwin. Akih nanya, kena ikut memahami dalam masa tu. Saya tak mulah tajuk tu, tak uji panjang cerita. Jadi, tuan-tuan sekalian, berbalik pada isu tadi, bila dia kata saya terima seperti di atas. Terima apa tu? Kabulnya apa? Selang sikit ya, seperti di atas. Seperti di atas apa maksud? Seperti yang diucap dan ijab tadi. Faham tak ni?
seperti di atas. Mana saya terima nikah perempuan bagian. Yang sebut seperti di atas. Sebut seperti di atas, tuan-tuan. Dalam tu terkandung apa dia? Seperti di atas. Nikah dengan siapa? Mas kawin berapa? Duduk dalam kalimah seperti di atas tu lah. Kan? Ada. Kalau dalam setengah kitab Arab tu kan, dia sebut qabil tu aku terima sahaja. Terima apa yang disebut hijab tadi. Cumanya, tuan-tuan bos sekalian. Cumanya begini. Dalam akad nikah, ikut pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Ikut yang mu'tamad mazhab Syafi'i. Mestilah ijab dan qabul menunjukkan menyebut perkataan nikah ataupun kahwin. Bahasa Melayu lah. Ataupun nikah dan zawaj ikut bahasa Arab. Kena sebut. Terima apa? Terima nikahnya. Bukan terima tanggungnya. Bukan terima, tuan-tuan, nafkahnya. Bukan terima apa-apa. Tapi terima nikahnya. Dia nak terima tu, sebut juga nikah tu. Takut terima benda lain. Faham tak kita ni? Memanglah ijab kata aku nikahkan nikah pulan bin pulan dengan pulan bin pulan. Saya terima apa tu? Kan, terima nikah hak tadi ke ataupun terima apa-apa yang lain. Maka dalam bab nikah ni, mazhab Syafi'i kata kita kena teliti sikit. Dia panggil ihtiyat, cermat sikit supaya tak silap, supaya tak niat lagu lain, supaya tuan-tuan jadi angkat itu clear, jelas, solid, tak ada dah tuan-tuan keraguan sebagainya. Kena sebut aku terima nikahnya. Bila tak sebut nikahnya, tuan-tuan, yang pakat sembang kayu satu Malaysia ni. Sebab apa? Kalau ikut mazhab Syafi'i yang mu'tamad, kena sebut aku terima nikahnya. Nya tu tak sebut nama pun tak apa dah, tapi sebut nikah tu kena ada. Faham ke tak? Tuan-tuan, bila dah berlaku tak sama dengan pendapat yang mu'tamad tadi, apakah status nikahnya? Kan kawan kita seluruh Malaysia tu pakat keluar habislah kitab-kitab dan sebagainya untuk jadikan rujukan. Betul lah tuan-tuan. Kalau ikut mazhab Hanafi, boleh. Satu qaul dalam mazhab Syafi'i pun dia kata qabil tu pun aku terima pun dah sah. Apapun bila dia lagu ni, tuan-tuan sekalian, yang tak manisnya dia jadi komplain, komen tu macam-macam. Oh, rupanya sah. Jadi hak lain tu buat payah je lah. Dia komen kotor pula dah. Kaedah mudah kan, nak kali buat payah-payah boleh. Jadi fitnah pula dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni nak selamat, nak sihat, nak elok, tak mau bergaduh, ikut macam mana yang kebiasaan lah. Supaya tak timbul benda yang tuan-tuan boleh menyebabkan orang ni dalam keadaan tertanya-tanya. Bila tanya, tuan-tuan sekalian, macam-macam timbulnya. Adalah guru kita yang tegur, dia kata sah. Ya, tak sah ikut pandangan mazhab Syafi'i yang mu'tamad. Dia disebut juga supaya tarik balik dan boleh angkat semula. Dia kata supaya kita ini tidak menimbulkan satu benda yang boleh menggunakan fitnah dalam masyarakat. Tuan, jadi fitnah apa dia yang tadi lah. Pakai kata hang kuah. Oh, menikah sebenarnya baik mudah ni. Yang negeri ni buat payah jadi payah. Peluh cerah sampai 40 kali tak boleh akad nikah ni. Payah. Kan? Jadilah sembang-sembang duk pelagang aku tak manis situ. Maknanya sahabat lagu ni. Walaupun pada pandangan kita kata boleh benda tu, acik boleh tuan, ikutlah pandangan yang biasa. Macam orang ramai. Supaya orang ramai ni orang awam. Bukan semua ustaz-ustaz yang pakar-pakar hukum. Orang awam ni mudah aja. Kau dengar lain dia kata macam tak sah. Tu je. Hak orang kawan pandai-pandai agama, dia sebut tu ada mazhab. Dia tak kayuh sebab dia tahu mendapat yang lain. Tapi bila kena ada orang ramai yang duduk pening-pening, dia terpaksa ulah lah benda tu. Dia ulah-ulah jadi fitnah pula dah. Duk tuduh kau tu zina pula dah. Astagfirullahalazim. Panjang cerita lah. Dia apa-apa, tuan-tuan sekalian, kita orang ramai ni tak payah duk komen apa. Dan bila dia angkat nikah di negeri mana, mufti negeri itulah tuan, mazhab tempat dia ikut. Dia angkat negeri yang mana-mana. Kalau dia angkat negeri Kedah, mazhabnya mazhab mufti negeri Kedah lah. Faham tak ni? Dia terikat dengan tu lah, peraturan negeri tu. Tu je lah. Kita rasa lega tuan. Kita fikir sabuk lah. Ini dia fikir saya Ustaz tidak enak ni. Fikir, mereka nikah sah ke tak ni? Dia fikir saya susah hati Ustaz ni.
Yang kita pun tuan nafkah bini pun tak apa nak cukup molek lagi. Dok kalau menikah apa pun dah. Jadi serah pada orang yang pandai, orang yang tuan faham agama buat keputusan. Biar dia berbincang. Kita ni dengar sudah. Kalau tak setuju dengan, tak rasa tak sama dengan kita buat, kita mungkin ada pandangan lain kot. Saya ni orang awam, saya tak pandai. Nah, serah yang pandai yang buat urusan ni. Bincang tajuk takut jadi fitnah atas saya. Nah, untuk setakat lah malam ni insya-Allah. Dan tuan insya-Allah semoga kita yang ada dalam ini tuan dan diberkati Allah Taala, dirahmati dan tuan dijauhkan kita dari api neraka dan dimasukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal muslimin ilham al malaikati muqarrab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.